Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi untuk pelajaran Bahasa Arab Qurani. Okey, untuk minggu ni kita akan habiskan tajuk dhamir, iaitu tajuk dhamir. Minggu lepas kita cuma belajar dhamir munfasil, marfu', mansub, dan juga dhamir muttasil, ba'da fi'il, ba'da isim, dan juga ba'da huruf. Dan juga saya dah ajar sedikit tentang fil fi'li. Dalam perbincangan seterusnya pun saya ada ajar juga tentang fil fi'li, yang video yang saya ajar dalam kelas tu. Okey, cumanya minggu ni kita akan ulang semula fil fi'li, dan juga kita masuk tajuk yang terakhir, iaitu dhamir mustatir. Okey, baik. Untuk dhamir baris muttasil fil fi'li, kalau kamu tengok sini saya tulis tasrif. Begitu juga dhamir mustatir, dan di sini saya juga tulis tasrif. Apa yang dimaksudkan dengan tasrif di sini? Tasrif yang di sini dan juga tasrif yang di sini. Yang saya maksudkan dengan tasrif di sini ialah dia mesti ada kaitan dengan dia mesti ada kaitan dengan ini dia. Yang dimaksudkan dengan tasrif di sini ialah tasrif fi'il, iaitu sifat fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Nak tak nak, kamu kena hafal fi'il madhi, hafal fi'il mudhari' dan juga hafal fi'il amar. Jika kamu tak hafal tiga-tiga fi'il ni, saya yakin kamu tak apa nak boleh jawab tentang dhamir baris muttasil fil fi'li dan juga dhamir mustatir, sebab kedua-dua ni adalah fi'il. Dan saya nak ingatkan sekali lagi, kenapa belajar dhamir perlu belajar fi'il. Sebabnya kenapa kita kena belajar dhamir? Kita belajar tajuk dhamir, tapi perlu tahu tentang fi'il, sebab fi'il takkan terjadi tanpa dhamir. Jadi siapa yang membuat perbuatan tersebut? Perbuatan tersebut dilakukan oleh dhamir. Contoh, kalau kamu tengok dekat sini, katakanlah saya ambil home. Siapa yang buat home? Fi'il dhamir, fi'il apa? Fa'alu. Jadi fa'alu ni siapa buat? Fa'alu ni ialah home. Mana tahu? Sebab ada wa alif. Kalau saya kata yaf'aluna, siapa buat yaf'aluna? Home. Mana tahu? Ada huruf ya dan ada huruf waw nun. Kalau saya kata fa'alti, siapa buat fa'alti? Anti. Macam mana tahu? Sebab ada huruf ta di belakang. Jadi itu yang dikatakan bahawa fi'il mesti ada dhamir. Faham tak? Dalam fi'il mesti ada dhamir, iaitu pelaku. Jadi sekarang ni kita nak tentukan dhamir yang dalam fi'il ni, sama ada dia muttasil fil fi'li atau dia dhamir mustatir. Dhamir yang dalam fi'il mesti ada dhamir. Dhamir yang dalam fi'il ni cuma ada dua saja, iaitu sama ada dhamir muttasil fil fi'li ataupun dhamir mustatir. Dua ni sahaja yang dhamir yang boleh wujud di dalam fi'il. Iaitu dhamir yang ni lah. Okey, macam ni kita nak menentukan sama adakah fa'ala ini dhamir mustatir ke dhamir muttasil fi fi'li, adakah fa'alu ini dhamir muttasil fi fi'li ataupun dhamir mustatir. Cara kita nak tentukan dia adalah kita tengok pada
tanda yang boleh ada pada fi'il fi'li dan juga tanda yang boleh ada pada mustatir. Kedua-dua ni ada tanda dia. Okey. Kita tengok satu-satu Dhamir baris muttasil fil fi'li. Dhamir baris muttasil fil fi'li, dia ada 6 tanda. Yang pertama dia ada ta'ul fa'il, yang kedua dia ada alif isnain, yang ketiga ada wawil jamaah, nun niswah, ya'un mukhatab dan juga na panjang. Bukan na pendek, na panjang. Okey. Ta'ul fa'il hanya berlaku pada huruf ta yang berbaris sahaja. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu. Saya nak maklumkan, cara paling senang ialah tanda-tanda ni ada 1 2 3 4 6 ni, ta'ul fa'il, alif isnain, wawil jamaah, nun niswa, ya'un mukhatab dan na ni. Tanda-tanda ini untuk kita kena pasti adalah huruf tambahan yang ditambah di hujung setiap fi'il. Huruf tambahan yang ditambah di hujung setiap fi'il. Contoh, di sini kita tambah huruf apa? Tambah alif. Di sini kita tambah apa? Belakang sekali, waw alif. Di sini kita tambah apa? Ta yang mati. Ni tambah apa? Ta alif. Ni tambah apa? Nun. Sini tambah apa? Ta alif. Ta. Okey, ini tanda-tanda dalam fi'il ni lah yang kita tentukan di sini. Sama ada dia ta'ul fa'il ke, alif isnain ke, wawil jamaah ke, nun niswah ke, ya'un mukhatab ke, na panjang. Itu yang menunjukkan tanda-tanda ni. Bukan tambahan itu berlaku di awal, tapi tambahan itu berlaku di hujung perkataan. Okey. Kita tengok sini Okey. Ta'ul fa'il saya kata adalah huruf ta yang berbaris sahaja. Berlaku pada apa? Hanya berlaku pada fi'il madhi sahaja. Sebab fi'il madhi banyak kita tambah ta. Okey, tengok di sini. Anta, ta baris atas. Anti, ta baris bawah. Ana, ta baris depan. Antuma, ta baris depan. Huruf ta tu Antum, ta baris depan juga. Antuna, ta baris depan. Habis tu kalau ta mati duduk kat mana? Ta mati tak duduk dekat ta'ul fa'il. Okey, jelas? Sebab saya kata sini hanya huruf ta yang berbaris sahaja. Okey, kemudian alif isnain. Alif ialah huruf alif, isnain ialah 2. Apa maksud dekat sini? Yang dimaksudkan dengan sini ialah huruf alif yang menunjukkan 2 orang. Huruf alif yang menunjukkan 2 orang. Okey, contoh. Kalau tengok dekat sini, dia berlaku pada huma. Dia berlaku huma dengan antuma. Dia juga berlaku pada antuma. Okey, kita tengok huma berapa orang? 2 orang. Huma ni pun berapa orang? Antuma pun 2 orang. Antuma pun 2 orang. Okey. Tengok pada fi'il madhi. Fi'il madhi hanya berlaku pada huma. Huma lelaki dan juga huma perempuan. Tengok sini dia tambah alif. Sini pun dia tambah alif. Kemudian pada fi'il mudhari' berlaku pada huma dan antuma, iaitu huma sini dan juga taf'alani. Okey, jelas? Okey, kemudian pada antuma fi'il amar, if'ala, dia tambah alif dekat belakang. Inilah yang dikatakan tanda alif isnain. Kemudian seterusnya ialah wawil jamaah. Wawil jamaah ni hanya berlaku pada tambahan huruf waw yang menunjukkan pelakunya ramai. Pelakunya ramai, iaitu 3 lelaki. 3 pelakunya ialah 3 orang lelaki, iaitu hum pada fi'il madhi kita tambah waw alif, ada huruf waw di belakang. Kemudian hum dan antum fi'il berlaku pada fi'il mudhari' ada waw, juga sini ada waw. Kemudian antum ada huruf waw. Semua ni menunjukkan 3 orang lelaki pelakunya. Okey, seterusnya ialah nun niswah. Nun niswah berlaku pada, kalau atas 3 orang lelaki, bawah
Sorry dia terlari. Kejap. Okey, bawah ialah untuk 3 perempuan. 3 perempuan. Iaitu hunna pada fi'il madhi, nun saja nah. Di sini adalah nun saja, bukan nun alif, bukan nun mati, bukan nun syaddah. Kalau antuna dekat sini dia jadi apa? Dia tak jadi nun niswah, dia jadi ta'ul fa'il sebab huruf ta-nya berbaris. Tapi kalau sini nun baris atas, nun baris atas, nun baris atas, nun baris atas. Nun sahaja, bukan nun alif dan bukan nun syaddah. Okey, kemudian tandanya ialah huruf ya yang berlaku pada dhamir mukhatab. Hanya berlaku pada dhamir anti saja pada fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Kalau fi'il mudhari' iaitu taf'alina, ya di sini, dan juga pada fi'il amar if'ali. Okey. Seterusnya ialah na panjang. Na panjang hanya berlaku pada dhamir nahnu pada fi'il madhi, iaitu na panjang. Okey. Bila kamu dah tahu benda ni, habis tu macam mana kita nak guna dalam Quran? Okey, caranya macam ni Cara macam ni. Contoh, katakanlah kamu buka Quran, kamu pun jumpalah perkataan la yu'minun dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Okey, yu'minun ni kamu tahu dulu. Yu'minun ni fi'il apa? Fi'il madhi. Okey, kita tengok sini Okey, tengok sini. Okey. Yu'minun. Yu'minuna ialah apa? Fi'il mudhari'. Dhamir apa? Dhamir hum. Macam mana tahu yu'minun ialah fi'il mudhari' hum? Sebab ada tambahan ya dan juga ada tambahan waw nun. Okey, sekarang ni kita nak tahu dhamir, saya kata apa tadi? Setiap fi'il mesti ada dhamir. Okey, dan dhamir ini juga perlu ditentukan jenisnya. Jenis yang mana satu, sama ada muttasil fil fi'li atau sama ada muttasil fil fi'li atau dhamir mustatir. Kenapa kita tak boleh kata dia adalah dhamir ba'da fi'il? Kenapa kita kata yu'minun ini adalah dhamir ba'da fi'il? Sebab macam saya cakap tadi, yang ada perkataan tasrif sahaja yang terlibat di dalam ni, di dalam yang ni, di dalam fi'il madhi, mudhari' dan amar. Yang ba'da tu adalah selepas daripada fi'il madhi ataupun selepas daripada fi'il mudhari' ataupun selepas daripada fi'il amar. Sekarang ni kita bukan cerita selepas. Dhamir tu duduk dalam tu. Kita nak tahu dhamir yang duduk dalam fi'il madhi, mudhari', amar ni kategori apa? Kategori mustatir ataupun muttasil. Okey. Sekarang kita tahu yu'minun adalah fi'il dan kita tahu fi'il di sini adalah fi'il mudhari' dan hum. Sekarang kita nak tahu hum ni lah. Hum ni sama ada hum ni sama ada dia muttasil fil fi'li ataupun dia mustatir. Caranya ialah, okey, tengok. Saya kata apa? Tanda pada muttasil fil fi'li dia berlaku di hujung. Tambahan ini ta'ul fa'il alif isnin waw jama'ah nun niswah ya'ul mukhatab na ni berlaku di hujung perkataan. Okey, sekarang kita tengok kat sini. Hujung dia tambah apa? Waw nun. Okey, waw nun. Nun di sini adalah na. Betul? Yu'minu na.
Tapi kita tengok kat sini. Okey, tengok kat sini. Katakanlah kamu nak kata, oh habis tu dia nun niswah lah. Sebab na. Tapi kita tengok. Nun niswah ini berapa orang? 3 orang perempuan. Adakah yang di sini ni 3 orang perempuan hum ni? Hum bukan 3 orang perempuan. Hum ialah 3 lelaki. Hum ialah 3 lelaki. Jadi kalau hum ialah 3 lelaki, kita tengoklah pada formula 3 lelaki. Formula 3 lelaki apa dia? Wawil jama'ah. Macam mana kita nak check jawapan kita? Okey, check jawapan kita. Betul tak fi'il mudhari'? Ada. Dalam fi'il mudhari' ada tak hum? Ada. Maka betul lah jawapan kamu tu. Jadi di sini yu'minuna, jawapan dia apa? Jawapan dia ialah dhamir baris muttasil fil fi'li. Pasal apa? Sebab dia duduk dalam kategori ni. Dia duduk dalam kategori ni. Dia duduk dalam nombor 3 ni. Jadi sebutlah dhamir baris muttasil fil fi'li. Okey, tanda dia apa? Alamat matu waw al-jama'ah. Okey, jelas. Macam tu cara kita nak jawab. Macam mana kita nak gunakan kaedah kita tu dalam Al-Quran. Okey, contoh lagi. Katakanlah saya ambil perkataan anzarta. Ini adalah fi'il. Macam mana kamu nak tahu dia fi'il? Okey, tengok terjemahan. Sama ada engkau beri amaran kepadanya. Ini adalah translation kepada anzarta. Yang pertama ni adalah adakah. Adakah. Kata tanya. Yang kedua ni, yang kedua itu adalah fi'il, permulaan fi'il. Okey, contoh Okey, contoh saya ambil sini. Okey, saya tulis. Okey. Untuk sini saya ambil anzarta. Okey, saya beritahu ini adalah fi'il. Fi'il apa? Dia adalah fi'il madhi. Macam mana tahu dia fi'il madhi? Kenapa dia tak boleh jadi fi'il mudhari'? Okey, dia tak boleh jadi fi'il mudhari' sebab hamzah di sini bukanlah hamzah ana. Bukan ana. Dia adalah fi'il madhi sebab ada tambahan huruf ta di belakang. Jadi huruf ta di belakang bersamaan dengan anta. Dia adalah dhamir anta. Okey, bila dia adalah dhamir anta, maka kita carilah fi'il madhi anta duduk dekat bahagian mana. Okey, tengok sini. Ta ni berbaris kan? Okey, bila ta berbaris duduk kat mana? Ta'ul fa'il. Sebab saya dah jelaskan kat sini. Kat sini kat sini. Okey, saya kata kalau ada huruf ta yang berbaris ditambah di hujung, maka dia adalah termasuk dalam kategori ta'ul fa'il. Cuba cek. Okey, fi'il madhi anta. Jadi betul lah tu, fi'il madhi anta memang duduk di bawah tajuk dhamir baris muttasil fil fi'li. Ta'ul fa'il fi'il madhi anta. Okey. Jadi macam nak tulis jawapan? Caranya ialah dhamir baris muttasil fil fi'li. Alamat dia
Apakah tanda yang kamu kata dia adalah dhamir baris muttasil fi fi'li? Sebab ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Okey. Jelas. Macam mana nak gunakan formula ni dalam ayat Quran. Okey, faham Okey, seterusnya ialah saya nak ajar tentang dhamir mustatir. Dhamir mustatir, okey. Nak senang cerita macam ni. Nak senang cerita macam ni Okey. Yang fa'ala, fa'alu ini ada dalam dhamir muttasil fi fi'li. Fa'alata dengan fa'alna pun ada. Lagi mana lagi? Okay, ini semua ada dalam dhamir baris muttasil fi fi'li. Af'alu naf'alu tak ada. Betul. Okey, kemudian yang ni pula. Cek sini pula. Yaf'alani ada, yaf'aluna ada dalam dhamir muttasil fi fi'li. Kemudian taf'alani dengan yaf'alna pun ada dalam dhamir muttasil fi fi'li. Taf'alani, taf'aluna ada dalam muttasil fi fi'li. Taf'alina pun ada, taf'alani ada, taf'alna pun ada dalam dhamir muttasil fi fi'li. Af'alu naf'alu tak ada. Okey, sorry ini bukan af'alu. Ni apa? Ini adalah fa'al tu. Ini adalah fa'al na. Okey, fa'alna ada. Tak mau pula nak color ni. Maafkan saya ya. Okey, fa'alna ada dalam tu, iaitu na. Okey, if'al tak ada. If'ala ada, if'alu ada, if'ali ada, if'ala ada, if'alna pun ada dalam dhamir muttasil fil fi'li. Okey. Habis tu yang tinggal ni apa dia? Yang tinggal ini ialah dhamir mustatir. Yang tinggal tadi, yang tinggal ni baki ni. Baki ni kita color lain. Okey. Yang baki ni kita masukkan di dalam dhamir, maafkan ya, dia tak boleh nak color. Dhamir muttasil, dhamir mustatir, maafkan saya. Dhamir mustatir. Okey. Faham? Faham tak? Okey, tadi yang saya oren ni, semua wujud di dalam dhamir muttasil fil fi'li. Yang saya color biru ni, dia hanya wujud pada dhamir mustatir saja. Dhamir mustatir saja. Okey, cuba tengok. Betul tak? Kita check. Okey, fi'il madhi kita ada huwa dengan hiya. Okey, kita check. Betul tak? Fi'il madhi kita ada fi'il madhi ni kita ada huwa, kemudian kita ada hiya. Okey, lagi? Oh, silap. Fa'al tu pun termasuk dalam tu juga. Okey. Fi'il madhi kita ada huwa dan hiya. Fi'il madhi huwa hiya. Okey, betul. Kemudian fi'il mudhari' kita ada huwa, kita ada hiya, kita ada anta, kita ada ana dan nahnu. Ada berapa semua? 4. Huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Ada 5 semua. Okay, kita check tengok betul tak. Okay, huwa fi'il mudhari' fi'il mudhari'. Kita ada huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Ada 5. Kemudian fi'il amar. Fi'il amar kita cuma ada anta sahaja. Fi'il amar kita ada anta sahaja. Okey. Jadi baki yang tiada pada fi'il, baki yang tiada pada dhamir muttasil fil fi'li, maka akan masuk pada dhamir mustatir. Senang faham Baki pada dhamir
muttasil fil fi'li akan masuk pada dhamir mustatir, ataupun sebaliknya, baki mustatir akan masuk pada sini. Cumanya yang di sini kita kena keraskan mengikut tanda-tanda dia. Ada ta'ul fa'il, alif isnin, waw jamaah, nun niswah. Okey, jelas? Jelas Saya nak ingatkan sekali lagi. Dhamir baris ialah dhamir yang jelas, nampak siapa pelakunya pada perkataan tu saja. Macam yu'minuna. Kita dah tahu dah yu'minuna ni hum buat. Tapi kalau saya bagi tazhabu, kita tak tahu lagi siapa buat. Anta ke hiya. Sebab dia duduk di bawah tajuk dhamir mustatir. Okey, jelas? Jelas Okey. Contoh contoh, kita tengok contoh. Tengok contoh ayat Quran. Okey, contoh saya ambil ni, khatama. Khatama ni maksudnya apa? Khatamallah. Okey. Allah telah mematerikan, maknanya Allah telah tutupkan. Tutup ialah perbuatan. Betul? Tutup ialah perbuatan. Khatama. Okey, sekarang ni kita nak kata khatama ni siapa buat? Khatama ini ialah huwa. Kita tak tahu khatama ini sama ada dia kurang jelas siapa pelakunya. Jadi dia termasuk di bawah tajuk fi'il madhi. Fi'il madhi huwa. Bila fi'il madhi huwa, maka dia duduk di bawah tajuk dhamir mustatir. Okey, contoh lagi. Contoh saya cari yang memang kita agak confuse siapa yang buat dia. Okey, contoh contoh. Saya tanya kamu, yamudduhum. Agak-agak kamu siapa buat? Mana dia ayat kat sini Okey, saya katakanlah saya kata ni, amanan nas. Amanah ni apa maksud amanah? Kalau kamu kata dia adalah iman, mana ayat ke berapa? Ni ayat ke berapa? Ayat 13. Okey, kita tengok ayat ke 13. Okey, kama amanan nas. Apakah maksud amanan nas? Mereka, wa iza qila lahum, wa iza, dan apabila qila dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah. Okey, saya ada bagi tahu dekat kamu dulu dalam saya punya perbincangan dalam kelas tu. Saya beritahu macam ni dia nak tip lah, ni tip. Macam mana kamu nak tahu ini adalah fi'il amar ataupun isim? Caranya ialah, katakanlah ada kata kerja. Kata kerja ni dalam cara nak baca sorry ejaan tak betul kata kerja. Okey. Kata kerja kalaulah dia combine dengan perkataan lah di belakangnya. Ini dalam translation Melayu dalam terjemahan Melayu, katakanlah kata kerja dia combinekan dengan lah. Contoh macam tadi dia kata sini, berimanlah. Beriman ialah fi'il. Okey, contoh sini saya kata
beriman ialah kata kerja. Kemudian dia combine dengan perkataan lah. Maka automatik kamu kena faham itu adalah fi'il amar. Itu adalah fi'il amar. Jelas bangunlah, makanlah, minumlah, tutuplah. Itu semua ialah kata kerja. Kalau kamu nampak kata kerja dia combine dengan perkataan lah, maka automatik dia adalah fi'il amar. Ini tip lah macam mana kamu nak senang faham terjemahan. Okey, dekat sini dia kata aminu, maka berimanlah kamu. Kama ni sebagaimana. Okey. Amanan nas, orang-orang itu telah beriman. Okey, dekat sini ada lagi satu perkataan beriman. Kita beriman ialah kata kerja. Jadi di sini perkataan mana yang menunjukkan beriman? Amana. Okey, perkataan amana ni adalah fi'il. Fi'il apa dekat sini? Perkataan amana ialah fi'il. Fi'il apa? Macam nak tahu dia fi'il apa? Okay, tengok balik terjemahan. Kadang dalam terjemahan dia ada keyword ada dekat situ. Nampak tak perkataan telah? Bila dia ada perkataan telah beriman, kita tahu beriman ialah fi'il, maka kita ada perkataan telah. Telah ni maksudnya dah jadi ke belum? Dah jadi. Maka perkataan amana ialah fi'il apa? Dia adalah fi'il madhi sebab dia telah berlaku. Ada perkataan telah. Okey. Jadi di sini sekarang kita nak tahu siapa. Kita tahu dia fi'il madhi. Dhamir apa dekat sini? Kita tahu perkataan amana ialah fi'il madhi. Sekarang kita nak kata dhamir apa? Kalaulah kamu nak kata, kita kena faham konsep fi'il madhi mesti ada pertambahan di belakang. Ada tak pertambahan di belakang? Tiada. Maka dia adalah huwa. Okey, jelas. Jadi di sini amana ni dia tak sama dengan perkataan yu'minuna. Perkataan yu'minuna kita tak perlu teka-teki banyak. Kita dah tahu dah. Sini mesti home buat. Sebab ada waw nun. Dia beza dengan ni tadi. Dia fi'il apa madhi ke isim ke? Mungkin boleh jadi kamu akan terfikir dia isim. Tapi dia adalah fi'il madhi. Lepas tu kena fikir pula fi'il madhi ni dhamir apa? Dhamir huwa. Pasal dia tak ada pertambahan di belakang. Sebab huruf asalnya ialah hamzah, mim, nun. Huruf asalnya ialah hamzah, mim, nun. Amana. Nun di sini bukan nun tambahan. Nun di situ adalah nun perkataan asal. Okey. Jadi di sini amana ni adalah fi'il madhi huwa. Fi'il madhi huwa ni termasuk dalam kategori mana? Dia termasuk di dalam kategori dhamir mustatir. Pasal kita kena berteka-teki dulu nak jawab dhamir ni, nak jawab yang ini. Kita kena teka-teki dulu. Betul ke dia fi'il madhi? Ke dia isim? Dah dapat fi'il madhi, kena teka-teki lagi. Dhamir apa pula? Beza dengan yang ni. Automatik kita tahu dia fi'il mudhari' sebab ada huruf ya. Kemudian ada waw nun. Kemudian automatik kita tahu dia adalah hum. Tak perlu teka-teki. Itulah beza antara dhamir mustatir dengan dhamir baris. Saya harap jelaslah penjelasan saya ni. Apakah beza baris dengan mustatir, dan apakah yang dimaksudkan dengan mustatir, dan apakah yang dimaksudkan dengan dhamir baris muttasil fil fi'li. Kena jelas benda tu. Kena jelas. Sekali lagi saya nak tegaskan, dhamir baris muttasil fil fi'li hanya berlaku pada tasrif, iaitu yang ni fi'il madhi mudhari' amar. Dia bukan hanya tertakluk pada fi'il mudhari' saja, dan bukan tertakluk pada fi'il madhi saja, dan bukan terjadi pada fi'il amar. Tiga-tiga dia boleh jadi ikut ayat tersebut. Dan juga
Dhamir mustatir juga melibatkan fi'il madhi mudhari' amal seperti yang saya letak dekat sini. Dia mesti ada perkataan tasrif. Bila saya letak perkataan tasrif, maka kena faham dia mesti melibatkan tasrif fi'il madhi mudhari' dan amal. Jelas Okey. Macam itulah yang kita kena bawa keluar daripada dalam Quran ni. Kamu kena pasti dulu bila ada ayat Quran, kamu kena pasti dulu itu isim ke fi'il. Bila kamu dah tahu dia fi'il, maka tentukan dulu dia fi'il madhi kah, mudhari' kah, amar kah. Bila kamu dah tentukan dia fi'il madhi, mudhari', amar, maka tentukan pula dia dhamir yang mana satu. Dhamir yang ni dhamir yang ni. Bila kamu jumpa yang ini, yang sebelah ni, maka barulah kamu boleh tentukan sama ada dia muttasil fi fi'li ke, sama ada dia mustatir. Okey, jelas Okey. Itu saja untuk hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.